Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat kita bertemu kali ke berapa ni? Lockdown number 11 kan. Tarikh hari ni hari Sabtu. Kita sepatutnya kita relax habis-habis hari ni sebab ini adalah minggu terakhir untuk setengah daripada 14 hari yang dijanji, lepas tu ditambah lagi 14 hari, betul? Apapun kita redha, dan hari ni kita nak berceritakan sikit sebanyak tentang masalah yang kita tengah hadapi, iaitu kebanyakan daripada kita, terutama sekali wanita. Okey, wanita sekalian, yang mana yang dengar suara saya ni tolong bagi like, sebab saya nak check sama ada suara ni okey atau tidak. Alright, saya dah bersedia, anda dah bersedia? Sebatik Indonesia, Ida Ningsih. Oh, nama Ida ke Ido? Okey, Ida ya, okey. Mak Hanum, apa khabar? Ni bisan saya pun tengok ni, alhamdulillah. Saleh Muhammad Iza, I'm her. Farah, I'm her again. Suara okey, yes, very good. Like I say, Instagram have never got any problem. I just want to check with Facebook, please. Topik kita pada pagi ini iaitu anxiety ataupun gelisah dan resah gelisah. Anda kena tahu, tak ada siapa dalam masa sekarang ni boleh kata dia terlalu relax ataupun dia tenang saja. Memang boleh, terutama sekali kita lepas sembahyang atau masa kita baca Quran dan sebagainya, betul. Tapi kadang-kadang lepas pada tu, waktu-waktu kita pertengahan antara kita, memang kita sentiasa dan harusnya mengingati Allah, tapi kan kita ni manusia biasa, ada waktu-waktunya kita terseorang ataupun kosong daripada mengingati. Sebab tu orang-orang kuat agama, orang yang selalu zikir, mereka tu dalam keadaan tenang aja. Walau bagaimanapun saya juga pernah melihat mereka yang lepas pada semayang je, lepas pada berzikir je, dia fikir balik tentang masalah-masalah yang tengah berlaku sekarang, betul? Baik, sebelum saya sambung, kita bagi love dan kita bagi doa kepada mereka yang sudi join kita, dan juga kepada mereka yang seperti biasa sekarang ni, kepada orang yang tengah sakit dan orang yang merawat orang sakit. Tak kira doktor atau nurses, bahkan orang yang bekerja satu hospital, sehingga kan orang buang sampah pun, yang jaga elektrik, yang jaga air, yang jaga keselamatan, semua kita ucapkan terima kasih banyak kerana masih menjaga kita yang ada kat rumah ni, masih lagi boleh bernafas. Bernafas saja hari ini adalah satu teknik untuk meleraikan masalah resah dan gelisah. Baik. Sedikit statistik kepada anda sekalian yang sudi join tu, terima kasih lagi sekali ya. So please, 2161 semalam, 2161, peningkatan 130 orang. Antara 100 hingga 200 ni kita dah nampak macam kebiasaan setiap hari penambahan. Bila di atas pada 200 tu kita agak tertanya-tanya daripada mana datang. Kemungkinan lebih banyak orang yang surrender untuk buat saringan, maka pertambahan number itu memang kita tak panik lah kan. Okay? Walau bagaimanapun yang kita kena check ialah masih aktif lagi 1876 rakyat kita yang sedang positif, yang tengah buat treatment ataupun yang aktif penyakitnya, ada sign and symptoms. Dan peningkatan 54 orang dah naik sebanyak 9 orang ke ICU, mereka memerlukan rawatan rapi, dan 34 orang peningkatan 2 orang yang perlukan intubation. Faham tak? Yang pakai ventilator tu. Okey. Dan yang meninggal 26 orang, penambahan 3 orang semalam. Okey. Sekarang berita-berita macam tu dah jadi macam orang dengar, lepas tu dia tak larat nak dengar dah, betul tak? Tapi bagi kita yang nak tahu apa yang jadi, elok juga. Sebab nanti tidak ada asasnya kenapa kita resah dan gelisah. Sebab apa? Kalau you tengok statistik tadi, kita masih lagi under control. Itu pendapat saya. Mungkin pendapat orang lain lah kan. Kalau kita kata macam tu, kita tak bererti kita boleh cepat-cepat rasa nak bebas dan sebagainya. Kita ada waktu incubation period yang harus dilepaskan 14 hari. Rasanya mungkin ada lagi yang tengah positif, baru jumpa balik dan baru di-infected pula tu. Jadi mereka ni perlu lagi 14 hari pula. Maka itu sebabnya Malaysia ditambah lagi 14 hari. Faham semua tak? Okey. Alright, kalau macam tu Indonesia hadir. James Rees, thank you very much. Apa khabar Pak? Sihat ya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian? InsyaAllah kita berkongsi pendapat dan ilmu. Kalau yang boleh bantu, saya bantu ya.
Ada semalam saya dapat PM, saya sempat review you punya survey, komen-komen tu. Seorang tu tak salah saya Shikin ya yang menanya saya tentang remdesivir, sebab semalam ada Dr. Nur Hisham, Datuk Dr. Nur Hisham, dia menghebahkan bahawa Malaysia telah dipilih untuk menjadi negara antara negara-negara yang terpilih. Sebab apa negara-negara terpilih? Maksudnya negara yang boleh kita guna pakai sistem kesihatan. Kementerian Kesihatan mereka tu memang ada standard untuk diiktiraf oleh WHO. Itu satu kebaikan, satu tepuk tangan kepada Kementerian Kesihatan. Bagus, Dr. Nur Hisham, dan seorang lagi saya dengar pembantunya Dr. Christopher Lee. Mereka tu memang bertungkus lumus. Of course orang lain lah sama, kan ni teamwork. Tapi saya nampak memang hari-hari Dr. Nur Hisham tu memang rasa pening kepala juga kan. Jadi kita kena support mereka. Dia kata remdesivir ni adalah satu antiviral agent, antiviral drug yang sebenarnya WHO memilih kita ni untuk buat kajian clinical trial selanjutnya. Dia pilih beberapa negara dan dia suruh buat mungkin beberapa puluh atau beratus orang ke nanti. Semoga data-data itu boleh diguna pakai. Boleh tak remdesivir ni dipakai untuk COVID-19? Sebab apa? Remdesivir ni telah digunakan sejak zaman Ebola lagi dah ada remdesivir ni sebab is antiviral. Lepas tu diguna pakai untuk SARS dan saya dengar kata MERS pun diguna pakai juga. Okey. Jadi company yang mengeluarkan tu nama Gilead. Gilead tu dah bagi a lot of samples, a lot of clinical trial untuk dia orang collect data. Jadi kalau Malaysia boleh support dan bagi data-data yang positif, maka remdesivir ni akan menjadi salah satu daripada treatment method atau treatment drugs yang boleh digunakan pakai. Dan selalunya mereka ni combine dengan zithromycin. Mungkin ini pakar di COVID hospital yang akan membuat pilihan tu sama nak combine atau tidak. Tapi saya dengar di France yang mendapat kejayaan dengan ubat-ubat macam ni, dia orang juga mengkombinasikan dengan hydrochloroquine ke ataupun dia orang pakai remdesivir. Tapi bila you dengar perkataan survey ke, ada satu lagi favipiravir yang Dr. Nur Hisham juga sebut sebelum ni kan, 2-3 hari lepas tak salah saya dengar kita kemungkinan akan pakai antiviral ni. Tapi itu kita serah kepada kementerian yang buat keputusan. Kita jangan pandai-pandai cerita, nanti ada orang tanya pula saya tentang NIM, sebab dah viral cerita NIM tu. Saya berpendapat macam ni, you tanya tentang NIM ke moringa ni, saya berpendapat senang je. Itu adalah antara herba-herba yang bagus untuk kesihatan. Senang cerita, habis. Dan kalau saya antara NIM dengan moringa tu, saya pakainya untuk menaikkan imun sistem kita. Memang terkenal. Juga contoh moringa tu kan banyak vitamin, banyak mineral. Yang tu kebaikan yang tak boleh dinafikan. Itu saja. Okay? Jangan siapa-siapa nak claim kata dia boleh cure COVID. Bahaya. Sebab saya gila-gila cerita vitamin C pun, saya mengatakan dah ada kajian di China yang dah dibuat dan ada orang dah dapat kebaikan dan manfaatnya. Jadi sebelum kita nak dapat ubat-ubat yang resmi di Malaysia ni, apa salahnya kita bagi? Sebab apa? Vitamin C dah dikenal pasti tidak ada kesan sampingan. Kalau yang kuat lah yang berbanding dengan kalau kita pakai antiviral atau hydrochloroquine atau Avigan, kan dah ada orang buat kajian, ada kajian-kajian yang agak kalau tak jaga betul, dos yang salah. Sebab tu doktor yang sahaja dibenarkan jaga ubat-ubat macam tu. Walau bagaimanapun ubat-ubat yang antiviral tadi di farmasi-farmasi dah mula nak habis juga. Hydrochloroquine yang Plaquenil tu dah mula mungkin dah habis kot. Saya tak beli, saya tak tahu, saya tak prepare benda tu. Yang saya suka jaga diri ialah dari sudut immune system. Dan saya dah banyak cerita, sehingga kan saya takut terlepas cerita nanti macam bunyi claim pula. Kita tak boleh claim. Yang boleh claim cuma Kementerian Kesihatan. Okey? Cukup? Lain pada tu yang saya cerita semua sebagai apa? Sebagai suplemen. Saya ulang lagi sekali, sebagai makanan tambahan untuk menaikkan semangat imun kita. Semoga kita boleh jadi perisai. Best. Okey, hari ni topik yang saya janjikan apa dia? Siapa boleh tahu? Cuba tulis kat situ. Keadaan resah dan gelisah. Bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan atau sekurang-kurangnya mengkontrol. Maklum saja dalam dunia yang serba stres sekarang, COVID pula memainkan peranan yang cukup dahsyat.
Saya sendiri tidak pernah melalui wabak macam ni punya teruk. Walaupun dulu dah orang kata ada SARS, apa tu, ada MERS, semua tu tak terasa sangat. Saya tak tahu sama ada kemungkinan besar disebabkan oleh apa tu social media yang menyebabkan dia terlalu banyak apa tu war-warkan cerita yang kalau bagus semua tak apa, tapi sebanyak mana bagus, banyak itu juga benda yang tak bagus. Yang paling dahsyat banyaknya fake news. So siapa yang buat fake news, saya setuju dengan kerajaan tangkap. Okey, sebab apa? Saya mempertikaikan tentang kesihatan rakyat. Sebab apa? Bila mereka menerima berita-berita yang tidak baik ataupun menakutkan, dahlah mereka tu dalam keadaan ketakutan, tahu tak? Maka tak adil lah. Jangan melawak. Okey, saya nasihatkan kepada rakyat, kepada masyarakat, tolong jangan suka nak cut paste hantar. You please make sure, kalau boleh tak payahlah, kecuali kalau benda tu memang dah pasti ataupun yang dah dikeluarkan oleh source, asal usulnya you tahu daripada mana. Baik, Rose Gold dari Puchong, thank you. Muhammad Suhaimi, kampung saya, kampung saya kenapa? Sorry, tak sebab baca ya, sorry. Mat Apis, dok, tips untuk rabun silau. Oi, rabun, sekejap dulu, okey, kita fokus kepada otak dulu hari ni. Baik, anxiety ada lebih kurang 5 jenis. Okey, saya tengok anda sekalian ni sebahagian besarnya terutama sekali wanita dengar, sebab 2/3 daripada anxiety adalah oleh kaum wanita yang kena. Lelaki 1/3. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, mungkin kita dengar sekarang, atau fitrahnya wanita diberi oleh Allah ada sifat sensitivity, sifat mood yang agak naik turun yang lebih cepat pada lelaki. Saya tak tahu, tapi yang saya tahu sebagai doktor biasa ni ada 5. Satu, orang yang dipanggil generalized anxiety disorder. Dia ada masalah ni, tak kira COVID tak COVID. Bila dah ada COVID, lagi dahsyat lah. Jadi bila anda dah ada GAD, Generalized Anxiety Disorder, satu jenis penyakit yang ataupun kesusahan dalam hidup you yang you senang sensitif sangat kepada apa-apa pun. Orang ni dia selalunya kalau orang biasa dia pun rasa cemas ataupun rasa gelisah atau resah, tapi dia ni kalau benda kecil-kecil pun dia resah gelisah. Bila semalam ada doktor cerita tentang tak boleh ambil daripada orang hantar makanan, hantar sampul surat kan, kena letak kat mana, letak ke tepi, diasingkan 24 jam, semua tu dia dengar macam tu, dia dah lah jenis anxious atau jenis yang orang senang cemas. Bila dengar macam tu lagi dia cemas. So anda yang macam ni, cuba dengar apa yang saya nak cerita. Nombor 2, tengok apa jenis you. Adakah you jenis kedua yang senang panik? Tadi takat anxious, rasa-rasa resah gelisah, tapi panik ni lebih pada cemas. Dia macam sampai jantung dia macam nak kena heart attack macam tu. Dia sampai berpeluh, sampai dia ketak tangan, sampai tak boleh bergerak. Yang tu kalau you ada riwayat macam tu, you tolong perhatikan apa yang kita boleh bantu. Okey, hari ni. Nombor 3, you jenis yang dah pada kecil-kecil ataupun dewasa ni pun dah mula ada fobia, sikit-sikit fobia. Takut jumpa doktor, takut tengok binatang, takutlah benda-benda, takut je, takut tengok gelap. Okey, so you kena berhati-hati juga. Ada juga lelaki pun ada ni cerita OCD ni. Tahu OCD? Obsessive Compulsive Disorder. Apa kaitannya dengan COVID? Apa kaitannya dengan resah gelisah? You terus dengar, okey? Sebab apa? Apabila you obsessive compulsive, you tak boleh. You nak kena macam ni juga. You nak kena keluar pergi exercise juga. You nak kena siap kasut, kena atur anak cucu you punya kasut tu mesti 1 inci. Ada tak macam tu? Macam Ami tu. Oh, macam tak boleh langsung salah. Yang ni you kena berhati-hati. Zaman COVID ni you tolong sikit supaya tidak sampai bermasalah besar. Okey, saya cuma nak bantu. Ujung-ujung sekali, siapa yang pernah ada trauma dahulu, dia panggil post traumatic stress ataupun dia jadi macam selalu ni cerita orang pergi perang. Tapi zaman sekarang nak perang apa kan? You pergi dulu-dulu you ada masalah, lepas tu you jadi takut, lepas tu benda masalah tu dah hilang, tapi lepas hilang tu you sampai sekarang ada lagi dia punya gabra dia. Faham tak? Dan tadi saya guna perkataan perang. Betul, dulu kita takut Jepun lah, takut pengkhianat ataupun perompak lah. Tetapi zaman sekarang ni kita takut pada apa? Makhluk halus. Maksudnya COVID. Jadi kita macam perang balik ni lah. So, 5 jenis ni anda belong to which one? There is
one of this yang betul-betul yang tak boleh handle ni, yang kita nak cuba bantu. Yang biasa macam saya dan anda, kita pun stres, kita pun panik juga, kita pun terkejut-terkejut juga. Tapi tak adalah sampai kita tak boleh semayang, tak boleh lagi dah, tak khusyuk lagi dah, apa tidur pun tak boleh. Itu kalau sampai fungsi-fungsi seharian terganggu, maka anda digolongkan dalam perkataan anxiety disorder. Tapi berita baik, semua ni boleh berlalu, seperti mana juga COVID akan berlalu. Saya ulang sekali, semua ni akan berlalu dan COVID juga akan berlalu. Is that clear? I do not know when, saya tidak tahu bila, tetapi kita kena bermula dengan mukadimahnya, this too shall pass. Maksudnya benda ni juga akan berlalu. Seperti mana masalah-masalah kita yang lepas dalam hidup. Kecuali kalau kita dah mati, itu kita kena melalui lain punya test pula, betul tak? Tetap ke dunia yang lagi satu tu, betul. Tapi sejak kita nak cerita tentang dunia sekarang ni, kita kena ingat balik apa yang berlaku. Setiap yang kita susah dulu, kita mengharunginya. Macam saya pernah kena kanser, sebab tu saya berani. Bukan beranilah, saya syukur dan sikit beranilah nak cerita pada you. Sebab apa? Bila orang yang dah pernah sakit teruk, betul tak, dalam pendengar ni ada yang sakit teruk kan? Bila you dah laluinya, jadi you kena pakai balik pengalaman tu untuk kita menghadapi yang tengah kita perang sekarang ni. Ramai daripada anda sebenarnya pernah melalui kes-kes ataupun senario hidup yang cukup teruk, tetapi you terlupa nak pakai. You masih lagi nak pakai, apa benda you nak pakai? Nak pakai bahan-bahan dan memori-memori yang negatif, yang menakutkan sahaja. Jadi you terlupa kepada kemampuan you. Sebenarnya kita ni ada capacity, ada kekuatan untuk melalui banyak dugaan. Sebab Tuhan dah kata, aku jadikan kamu, memang aku akan duga kamu. Tak mungkin kamu akan terus berpuluh-puluh tahun hidup sampai mati tak ada diduga, kan? Betul? Tapi setiap dugaan, setiap sengsara, Tuhan kata, aku bagi kamu 2 kali kemudahan. Fikir dan pegang. Seterusnya, otak kita sebenarnya ada dua gear. Satu gear yang masuk, bila kita masuk gear tu, dia jadi positif dan dia fokus. Yang ni bagus. Bila you nak kerja, bila you nak buat satu benda yang suka, yang hobi you, macam bila I buat painting tu, saya lupa diri sekejap. Okay. Lepas tu anda yang, ataupun kita masa semayang tu, kita kena fokus, betul tak? Itu kita ada gear fokus. Tapi baik tak baiknya kita ada satu lagi gear yang orang panggil merayau-rayau. Boleh faham tak? Adakah dalam pendengar saya ni, anda sekalian, ada tak yang jenis suka merayau fikiran? They call it wild memory, atau they call it wild thinking, ataupun bukan wild tu dari segi benda jahat. Tak, dia sekejap fikir tu, sekejap fikir ni. Dalam you dengar lecture I ni, kepala you dah mungkin ada kat Bukit Mentajam, ada yang setengah tu dah ada kat Kelantan. Ni duk fikir pasal mak you kat Johor ke kat mana Surabaya yang kawan pergi tak boleh balik sampai sekarang. So benda you dengar satu, benda you fikir lain. So ada kajian dia buat, tak tahu macam mana dia buat lah. Dia orang kata setiap hari sampai 70,000 dia punya thought process. Apa tu, pemikiran yang you sedar tak sedar. Jadi yang inilah yang kadang-kadang kalau dirasuk dengan benda-benda yang negatif, setiap kali you buka WhatsApp, you cuma tengok benda yang tak elok, berapa orang mati, berapa orang tipu siapa, ada ubat baru, you jadi panik. Sehingga yang you fokus pun panik, 2 kali cemas, maka itu yang dinamakan boleh jadi sampai anxiety. Jadi gelisah dan rasa resah. Okey. Singapore jelas, Faiz, semua boleh dengar, wild thinking. So this monkey thoughts, they call it monkey thought. Monkey kan monyet, dia suka melompat sana melompat sini. So anda pun kalau yang melompat-lompat tu, cuba kalau yang melompat yang jarang, orang melompat-lompat yang positif, yang fokus ni baru boleh. Yang fokus ni dia cuma ada 2 pilihan. Dia cuma boleh fikir yang positif atau dia boleh fikir yang negatif. Saya ulang. Pintu fokus dia cuma boleh lepas orang aja masuk. Okey, sama ada nak masuk yang plus atau nak masukkan yang minus. Tak boleh plus dan minus masuk sekali satu pintu tu. Itu kuasa fokus. Itulah yang saya kata tadi, malangnya manusia ni banyak meraya-raya tu. So macam mana kita nak patah balik kepada fokus, dan kalau boleh fokus yang positif. Okey, sebab nak pilih benda yang tak elok terlalu banyak sekarang. So kita kena pilih benda yang elok. Semoga kita boleh lebih control anxiety. Nombor 1. So, nombor 1 ialah kontrol minda. Caranya, ramai orang lupa apabila dia tengah marah, cemas ataupun gelisah ataupun dia tengah risau ni, dia tengah ada berproses dia. Dia mula-mula dia
dia macam deny, tak deny, dia menyangkal, oh tak mungkinlah Malaysia boleh sampai ramai mati dan sebagainya. Dia mulalah how can ada 20 orang lebih dah mati. Dia mula marah, lepas tu dia menyangkal, lepas tu dia mula bagin pula, alah mungkin Malaysia tak adalah teruk sangat kot, Singapura macam ni, China macam ni, tengok Europe, tengok Amerika sekarang. Dia dah mula bagi perbandingan untuk give and take. Okey, tak apa, tu bagus, asalkan dia lebih menenangkan jiwa dia, sebab Malaysia masih lagi di bawah paras yang cukup cantik sekarang ni, pengawalan dia. So syabas ya. So let's go. Number seterusnya, apabila dia sampai peringkat dah depres, tak dia mula jadi murung, dah tak boleh terima hakikat, maka inilah susah. So kita nak tukar straight. Ready? Ambil 4 ni, okay, 4 step untuk bagaimana untuk you menyelesaikan atau mengkontrol. Saya kata kadang-kadang kita tak boleh selesai. Mana kita boleh selesai 100%, tu tak. COVID tak ada sekarang. So macam mana kita nak menghadapinya? Nombor 1 is accept. Accept tu apa? Accept tu menerima hakikat, fakta. You tak boleh lari. Yang 26 orang dah mati. You jangan nak pening kepala. Okey, 2161 orang semalam dah dikonfirm kena COVID. You jangan nak bergaduh-bergaduh lagi. So we must accept. Selagi mana kita tak accept, benda ni tak boleh bermula. Proses untuk menenangkan fikiran dan menghilangkan kecemasan ialah dengan accept. So soalan saya, siapa accept? Yang sekarang kita tengah melalui satu cubaan dugaan oleh Allah Subhanahu Taala melalui satu virus namanya COVID. Siapa accept? Please say yes. Okay, give like, give love. Give love kepada apa yang kita dah terima sekarang. Maksudnya kita boleh terima. Raisha, boleh kontrol? Mahawat Izwas, boleh? Thank you very much. Saya pun doakan you sihat walafiat. Okay, lagi sambung. Siapa yang boleh accept dulu? Kalau you boleh accept ni, 50% daripada you punya masalah settle. Saya ulang lagi sekali, 50%. Okay, boleh? Okay, good. So, bagi tahu pada teman-teman, suami isteri dan sebagainya, jangan terlalu bergaduh. Kita mula kena redo. Redo ni, siapa yang redo berarti kita terima habuan yang Tuhan tengah bagi pada kita. Tolong jangan nak menuding jari kepada sesiapa, bukan you yang salah, semua tu bukan masanya sekarang. Nanti you kata, oh bukan aku punya pasal ni, orang tabligh saja. Please, that is not right. Okay, orang tabligh pun saya kata bukan mereka minta nak kena COVID. Tak mungkin dia orang pergi nak menyempak meeting semua tu, dia orang nak cari COVID, tu tak. Okay, so yang penting accept. Nombor 2, ini ada kaitan dengan kementerian yang tengah dia orang buat sekarang. Avoid tahu apa dia? Menghindar. So betul lah, ada macam MCO ni kan, movement control order ni kan, kawalan pergerakan ni, betul. Tak usahlah nak pergi jogging sampai kena tangkap dengan polis semua tu. Heran pula lah. Masih tak faham lagi. Bukan yang orang bodoh pula tu yang kena. Orang yang kena tu orang pintar-pintar pula tu. Okay, so jaga baik-baik. Okay, so kita yang duduk kat rumah ni, Alhamdulillah. Dan saya tahu avoid ni kadang-kadang menyebabkan kita jadi terkurung dalam rumah dan kita terpaksa duduk beramai-ramai. Maklum saja, tak semua orang ada rumah besar, betul tak? Ada orang yang duduk rumah kecil dan kadang-kadang cuma 2-3 bilik je ada, anak sampai 5-6 orang. Lepas tu ada mak dengan bapak lagi. Kadang-kadang kita tak ada lagi tempat. So kadang-kadang sampai 8-9 orang satu flat tu. Saya boleh faham. So macam mana orang lain yang ada rumah yang agak lega sikit dan sebagainya, you pula nak jadi stres tak pasal-pasal ni. Cuba you tengok, you bandingkan. Tapi orang yang ada rumah kecil ni pun, you pula dengan bandingkan dengan orang kat tepi jalan. Cuba you pergi malam-malam tengok kat Chowkit, kat Jalan Raja Laut semua tu. Cuba you tengok. Pagi-pagi orang tak ada tempat kencing pun tak ada. So macam mana? Jadi kita kena sentiasa first kita kena avoid. Dalam keadaan avoid tu kita terkurung. Dalam kita terkurung tu jangan jadi cemas. Cara nak tak jadi cemas ialah membandingkan diri kita dengan orang yang lebih teruk. Boleh faham? Mesti ada orang lebih teruk pada you. Jangan bohong. Okey, kalau you cuma tengok orang yang lebih terror pada you akan jadi lebih sedih nanti. Oh, bolehlah dia cukup duit dan sebagainya. Mana you tahu dia cukup duit tak cukup duit, betul tak? Jadi semua orang ada masalah, maka kita boleh rasa sedikit kelegaan. Sebab apa? Semua diduga. Saya ulang, semua. Tak kira daripada Perdana Menteri sampai orang sapu tepi jalan pun. So, nombor 2. Nombor 3 ialah act. Dengar, nombor 3,
action. Ni yang saya nak cerita pagi ni. Action. What must you do? Action. Sebab apa? Ramai orang terlalu cuma kita, nanti saya cerita. Salah satu penggunaan ialah sembahyang dan baca Quran semua, betul. Tetapi kalau takat itu saja, you masih lagi tak hilang stres you, apa you nak buat? Isunya kalau dah hilang, you baca Quran, alhamdulillah. Okay, no problem. Saya tak kata itu bukan jalan yang tak boleh you pakai, bahkan wajib you pakai. Dan saya nak bagi kat you teknik ni dipakai pun dalam saya punya penjelasan nanti. So action is more important dan cuma nak bagi motivasi. Sebab tu you jarang dengar saya nak bermotivasi sangat. Sebab apa? Motivasi ni menangis-nangis semua ni saya dah orang kata apa, dah bagi saya dah basi lah kan. Takat-takat nak bagi you rasa sedih, nak bagi you menangis, nak bagi sedar diri, boleh. Ramai lagi tok guru yang boleh cerita kat you, motivator yang boleh buat macam tu, tapi not enough. Why? Lepas you menangis, dah kering air mata you, duit masih tak boleh bayar lagi, betul tak? Anak masih lagi nak minum susu, betul tak? So what must you do? That is more important, betul tak? So the last one ialah, apa saja yang cerita hari ini, jangan lupa kepada the last step. Number 4 is to review. You kena review balik. Kenapa you masih stres? Kenapa doktor kata macam ni, aku belum buat. Lepas tu nanti aku pergi buat, nanti you masih lagi tak dapat jawapan. Maka you kena review. Mungkin sebab aku banyak dosa, contoh. Mungkin aku sebab tak reti nak plan dulu. Mungkin aku dulu tak serik lagi apa aku buat. Jadi semua tu ada petanda-petanda. Sebab dalam bahasa motivasi sedikit saja, bukan motivasi untuk you rasa seronok je, tapi untuk diguna pakai, tulis besar-besar. Ready? Tulis ya. Good or bad is good. Orang yang pernah ikut program saya, ayat ni memang macam mantra saya. Saya ulang lagi sekali. Good or bad is good. Baik, memang you tak payah gaduh lah, benda elok kan. Benda yang tak elok macam COVID, benda yang test you ni semua ni kan. Saya kata dah dalam ayat tu, good or bad is good. Sebab apa? Is good yang ujung tu ialah hak milik Allah. Dia saja yang tahu kenapa dia bagi benda yang good ataupun kenapa dia bagi benda yang bad. Kita kadang-kadang ni masa good kita happy lah, masa bad kita tak boleh terima. Yalah, itu fitrah manusia, saya faham. Soalannya, kita kena tambah perkataan ujung tu is good. Is good mean it comes from God. So if it comes from God, it must be good. Walaupun benda tu is bad. Boleh faham ke ni? Confused dah? Good or bad is good. Kan pernah kita disuruh ingat-ingatkan supaya kalau benda yang you paling suka tu, janganlah suka sampai tak ingat diri pula. Nanti tak semestinya yang you suka tu semuanya baik untuk diri you, betul kan? Tak juga yang you benci, meluat sampai you tak boleh tengok bayang budak tu pun you meluat sangat-sangat. Sebab apa? Mungkin benda yang you meluat tu mungkin ada hikmahnya, mungkin dia boleh tolong you satu hari nanti kan. Contoh. So Wan Nur, Heidi, kita nak bagi teknik sekarang kan, sebab yang penting ialah bukan cakap, bukan benda yang teori, benda yang praktikal. Nombor 1. Okey, saya bagi step pula sekarang. Untuk kita dah accept, kita avoid, kita nak action. Apa nak buat sekarang? Okey, ready? Saya dapat tahu yang penting sekali ialah setiap daripada anda tu yang kita tengah cemas ataupun tengah resah gelisah ni, tidak lain tidak bukan cek 5 apa tu dipanggil sinarai. Saya cuma nak bagi kat you 5 sinarai ni. Kalau you boleh bagi 5 ni lulus, yang jarang-jarang sekali you akan resah gelisah. Kalau gelisah pun sekejap aja. Okay, ready? Number 1 ada kaitan dengan solat. Okey, anda lebih pandai pada saya lah tentang solat, tentang baca Quran, tentang frekuensi Quran. Saya selalu cerita kenapa patut kita baca walaupun tak pandai, tajwid tak lepas lagi pun tak apa. Sebab apa? Suara kita tu boleh menenangkan jiwa. Sebab apa? Kenapa boleh menenangkan jiwa? Sebab kita mengingati Allah. Ingat, kalau baca atau solat ataupun apa saja you buat dalam bahasa Arab, tolong, saya ulang, tolong faham. Kalaupun tak semua you faham, yang macam Bismillah, Fatihah tu mesti kena faham. Okey, yang ayat-ayat simple-simple kena faham. Zikir terutama sekali. Jangan sampai you zikir sampai jadi macam, kadang-kadang tu kan you tengok orang zikirkan sampai naik rak, betul tak? Tapi tanya you faham tak? Tak faham pun. Kalau dah tak faham, apa you kata? Itu dipanggil parrots. Parrots dalam usaha untuk menenangkan jiwa tidak pernah berjaya. Pasal apa? Itu cuma dia panggil satu budaya. Kita tak nak budaya, kita nak untuk mendapat manfaat. Jadi bagi saya, walaupun saya tak pandai, bukan hafiz dan sebagainya, tapi insya-Allah saya belajar sikit-sikit. Yang mana sikit ni kalau faham, boleh diguna pakai. So,
Yang penting checklist apa? Solat. Okey, nombor 1. Nombor 2 ialah sabar. So sabar adalah nombor 2. Kalau you penyabar, jangan jarang. Okey, you nak boleh apa stres ataupun jadi resah gelisah. Nombor 3 ialah solat, sabar, syukur. Ni lepas ni ada cara ya, macam mana nak bagi tip untuk you bersyukur dan sebagainya. Syukur. Nombor 4 ialah senyum. Sebab tu you nampak saya bukanlah saya pandai senyum, tapi saya paksa diri saya senyum daripada sejak duk mengajar dulu. Pasal apa? Senyum ni bila orang tengok kita, mau tak mau dia akan senyum balik. Dia mungkin tak sedar dia senyum balik. Sebab apa? Bila you marah orang ataupun you geram atau you cakap dengan masam muka atau bertemu orang sampai tak mau senyum ya. Sekarang tak bolehlah jumpa orang. Senyum ni merupakan bukan saja sedekah, ataupun kita Tuhan kata kalau you bagi senyum tu kan dapat pahala juga. So untunglah you siapa yang boleh senyum selalu. Seterusnya ialah senyum-senyum sikit sekarang cepat. Elok tak elok bukan orang tengok pun peduli apa kan. Sebab apa? Senyum ni dia pakai muscle yang simple je. Marah dia pakai muscle yang tegang kan. Last kali cukuplah kalau kita boleh ingat sedekah. Sedekah itu adalah sebagai penolak bala dan penolak penyakit dan perawat resmi yang tanpa sedar. Lagi banyak kita sedekah lagi bagus, especially zaman sekarang. So 5S tadi, number 1 is solat, number 2 is sabar, number 3 ialah syukur, lepas tu number 4 ialah senyum, dan number 5 ialah sedekah. You cuba check list 5 ni, kalau you bagi setiap hari je, simple je test ni. Setiap satu point tu you bagi 20 markah. So sekarang kita ambil sedikit waktu supaya you tak dengar je. Setiap satu you fikir-fikir kalau you nak bagi point pada diri you berapa point. Contoh solat. Solat tu you rasa you punya point quality tu berapa? Saya cakap ni pun saya tak pernah lah dapat 20 selalu kan. Ada ke? Kalau dapat 15 ke, 14 ke, 12 pun saya cukup happy. Lepas pada 10 tu pun saya dah happy. Memang kita kena tingkatkan lagi kan. So, bila you checklist dengan solat you dulu, you jangan fokus pada COVID langsung. Tolong, okey? COVID tidak ada dalam saya punya 5S ni. Ataupun nak menyelesaikan masalah apa pun jangan masuk dalam ni. Katakan you bukan masalah COVID je, masalah duit ke, masalah anak ke, masalah isteri suami semua tu, jangan masuk ke sini. You check cuma solat you dengan berdepan dengan Allah tu berapa persen. Okey, 1. Lepas tu lagi 20%. Lagi 20% untuk sabar, syukur. Berapa banyak syukurnya you tu. Ataupun you selalu komplain je. Sabar tak? You jenis yang cepat marah tak? Kalau you cepat marah, sorry. Jangan berbual 10. Jangan berbual 5 pun. Kalau you backing, tahu tak? Jenis yang baling pinggan semua tu. Masya Allah, saya bercakap pun kadang-kadang kita panas hati juga kan. Kadang-kadang kita terlupa diri. Masa hari tu you cancel. Berbual 0 pun tak apa. Minus pun tak apa. Kalau you pukul anak you, kalau you marah kerajaan ke, you tendang siapa-siapa ke, you maki polis ke, minus 20 lah senang. Okey. Sebab setiap hari kita tukar point. Senyum. Senyum. Ada peluang senyum je lah. Tengok anak senyum. Sebab tu saya galakkan you main dengan anak cucu you. Faham tak? Masa saya cucu ni, dia orang tak reti nak marah lah. Dia orang tak reti nak dendam dengan you lah. Dia mesti nak peluk you. Lepas nangis pun dia akan peluk you. Kan comel dia orang tu. Jadi siapa yang ada cucu main. Okey. Tapi dalam rumah yang sekarang je. Jangan pergi ambil cucu rumah sebelah pula. Okey. Dan berapa poin you dapat tentang senyum tu? Saya tak tahulah kan. Jangan terlalu memaksa sangat. Tapi kalau dah susah sangat, paksa dululah senyum tu. So at least senyum 5 kali sehari. Sebelum semayang, senyum. Jadi you dapat 5 poin juga kan. Siapa dapat last kali sedekah, ingat, sedekah, ramai orang kata, alamak doktor, orang duk cakap pasal tak cukup duit, kerajaan baru nak bagi bantuan semua, kan sedekah tu ada cara lain. Tahu tak? Apa yang paling senang? Kalau tak ada duit, bagi ilmu. Kalau tak ada ilmu, saya cuba, bukan nak menunjuk ya, kenapa saya hari-hari walaupun orang suka tak suka saya tak beli pasal apa, niat saya ialah untuk bagi ilmu. So saya mengharapkan inilah checklist saya yang kelima. Kalau nak bagi duit pada semua, kita bagi-bagi pun kita tak tunjuk pada orang, betul tak? Ada pesakit yang kita tahu dia tak mampu, kita bagi free contoh. Itu sebagai doktor. Tapi anda tak ada duit semua, tak ada 5-6 ringgit, bagi RM1. Tak bagi RM1 pun kita bagi apa? Tak boleh. Kita bagi kasih sayang. Zaman sekarang kita terkurung ni, cuba tengok, you boleh bagi tak? Kalau terkurung macam ni pun tak mau cakap dengan isteri, tak mau cakap dengan anak-anak, tak mau jaga, I rasa susahlah hidup you kan. Sebab itulah last kali ialah
Kalau tak boleh bagi apa pun, bagi apa? Sebab tu saya selalu mulakan dengan love. Betul tak? Love tu ataupun doakan orang tu adalah sebahagian daripada checklist kita yang kelima. Itu namanya apa? Sedekah. So baik. So apa kaitan dengan topik? Topik kita ialah resah dan gelisah. Bila you fokus kepada you punya resah dan gelisah, tetapi you tidak memfokus kepada 5 ni, berarti you cuma fokus kepada yang tak betul. Saya nak you cerita yang betul. Yang ni hilang tak? Yang ni ada lagi. COVID tetap ada. Okey, katakan ni COVID. Nampak? You fokus COVID je. COVID je. COVID lagi. Maka dia datang macam besar depan mata you. Sebab apa dia besar macam tu? Sebab you nampak macam COVID tu besar. Padahal COVID tu ada, tetapi you letak kat belakang, tapi you ambil 5 ni. Ambil 5 ni, you cover dia. Nampak tak? You tak nampak. Padahal COVID ada lagi ni. Nampak COVID? Nampak? Jangan lepaskan dia keluar. Jangan lepaskan dia keluar dalam you punya nuansa pemikiran you. Biar dia terus menghilang begitu. Stop it. Dengan syarat you ikutlah cuci tangan semua tu, faham tak? Jauhkan diri, menjarakkan diri. Maka yang ni jadi besar sekarang. Ini jadi besar. So apa yang besar? Solat. Apa tu? Sabar. Ini apa? Tadi solat, sabar, senyum, syukur, senyum dan sedekah. Jadi ingat setiap hari menjaga rumah, mencuci rumah sekarang semua tu sebagai, kalau yang belum buat, sebagai amalan sedekah juga, no problem untuk diri you sendiri. Cukup. Jadi kita dah ada 5 step ni, kita pakailah. Cuma ada lagi yang saya nak bantu. Check yang detail pula sedikit. Iaitu solat. Okey, betul tak betul? Okey. Nanti ada kaitan dengan pernafasan sebelum dan selepas solat yang simple-simple. You buat supaya solat tu boleh naikkan kualiti. Oh, by the way, you campur 5-5 tadi, you dapat berapa markah Saya make sure dan pada diri anda dan saya, minimum kena 6-70%. Boleh tak? Boleh faham tak ni? Macam exam jugalah. Katakan you nak pass saja kan. Kadang-kadang nanti fail pula kan. Lebih baik you ambil 70-80. Betul? Kalau you selalu dah 90, sekali-sekala turun ke 70. Kadang-kadang memanglah sifat manusia kadang-kadang diduga, lepas tu jatuh ke 50, saya faham. Tetapi secara secara average, puratanya kita sentiasa 7-80, 90. Jarang-jarang nak dapat 100% lah kan. Faham-faham lah tu. Especially bagi kita yang kadang-kadang terlambat sembahyang, tak boleh dah sekarang sebab kita duduk di rumah pun, pasal apa nak lambat pula kan. So solat nombor 1, Quran mesti jadikan frekuensi. Mula-mula bangun pagi, ini dia dah detail dah. Jangan sekali-kali buka WhatsApp. Halo, jangan buka WhatsApp ni masa dalam tahajud lagi, masa waktu 4:30 pagi 5 tu, jangan pegang handphone atau iPad. Boleh tak? Saya tak kira you bijak macam mana pun, sebab dari sudut psikologi, kita kata kita kuat macam mana pun, kita boleh tangani masalah. Kan saya kata minda kita ada berapa gear? 1 fokus, 1 kepada terawang-awang. Dah bila you buka, you dah fokus. Bila you fokus, you tertarik kepada cerita-cerita macam tu. Tak mungkinlah you begitu, orang kata apa, malaikat, sampai dengar apa pun tak terguris hati ataupun tak terusik hati. Bohong. Kan kita ni manusia. Bahkan you dan saya lebih senang terpikat kepada cerita negatif ke positif? Jawab. Sebab you suka yang positif ke negatif? Kan kadang-kadang yang negatif tu lebih masin cerita dia, lebih sedap dengar. Betul tak? Sebab tu ramai orang yang cut paste hantar-hantar ni, I cukup pantang. You tak tahu apa bala cerita, you dengar cerita especially negatif, tolong daripada sekarang semua cut it off. Please, it's not funny, okay? It's not funny. Dan kadang-kadang takut you cut and paste benda yang fake pun lagi berdosa, kan? Kalau paling-paling nak hantar kata-kata motivasi, kata-kata cerita yang positif, ubat dah ada kepenemuan, ada orang bagi teknik-teknik yang memang masuk akal dan tidak mudaratkan, sila, no problem. Right. So solat, bangun pagi, Quran frekuensi mesti itu didengari dahulu. Jangan dengar suara-suara daripada daripada Facebook ke Instagram ke YouTube jangan lagi, okey? Tak kira. Dengar suara gelombang Quran dahulu. Okey, kalau kita tak faham pun Quran tu memang ada gelombang-gelombangnya yang saya selalu kata mententeramkan jiwa. Sebab Tuhan dah menjanjikan, cuma dengan mengingati aku sahajalah yang kamu boleh tenteram jiwa. Jadi tak payahlah cari teknik-teknik lain. Kenapa saya masih cerita? Sebab manusia masih lagi tak boleh lepas
Kalau dah baca Quran dalam 10-20 minit, 2-3 muka surat tu, lepas tu dia tutup, kadang-kadang tak faham apa dia baca, mula dia fikir balik benda-benda COVID dan sebagainya. So, please, doa dan zikir. Ramai orang dah ada buku-buku hijau macam ni kan, saya tak payah sebutlah. Ni kawan baik saya Dr. Abdullah Yassin ni, okey, anda tahu kan buku-buku dia ni. Ramai anda pun dah buku-buku zikir tu. Cuba you buka zikir nombor 10 tengok kan. Ni dah famous. Saya ni takut-takut lupa saya buat buku ni. Sebenarnya tak lupa, selalu buat, tapi kadang-kadang bila nak buat presentation dia jadi macam gabra ke ataupun terlupa-terlupa. So you prepare whatever it is. Yang paling famous apa tu, number berapa saya kata, number 10. Cuba you tengok nombor 10. Khas untuk kita yang apa tu selalu cemas ataupun gelisah dan sedih. Cuba you baca tengok. Anda yang pandai tolong bacakan kan. Allahumma inni a'udzubika minal hamma wal hazan. Betul tak? Allah. Lepas tu wa'udzubika minal ajzi wa kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukl, wa'udzubika min walabatid daini wa qahri rajal. Faham apa dia kata? Ini kita doa setiap hari lepas sembahyang, betul tak? Okey. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kegelisahan dan kesedihan. Saya ulang. Aku berlindung denganmu daripada kegelisahan. Dia specifically, sebab Tuhan tu tahu bila dia suruh kita baca apa tu doa-doa macam ni, memang dia tahu manusia ni memang perlukan bantuan. Nak kena lindung daripada Allah tu daripada kegelisahan dan kesedihan. Lepas tu aku berlindung denganmu daripada sifat lemah dan malas. Okey, kenapa dia kata, bagi saya lah, fahaman saya, kita nak elak daripada gelisah dan kesedihan, kita kena minta daripada Allah. Kalau Allah kata engkau memang kena terus gelisah, kena terus sedih, aku nak cuba engkau, itu kadang-kadang kita nak buat apa pun tak boleh. Tapi Tuhan tu maha kaya. Dia kata, aku sambung ayatnya kan, bila kita doa, janganlah jadikan aku lemah dan malas. Jadi bila orang malas, orang lemah dan malas ni maksudnya tak mau berusaha langsung, dia lagi senang dapat cemas dan dapat gelisah. Dan last sekali ialah aku berlindung darimu daripada sifat penakut dan bakil. Kan ada kaitan dengan sedekah, hilang daripada sifat-sifat takut. Kita kena minta daripada Allah SWT. Sebab apa? Hati kita ni kita tak boleh kontrol 100%. Allah pegang bulat-bulat. Tapi kita terus usaha, sebab dia kata yang ujung sekali, aku berlindung denganmu daripada bebanan. Dia tulis kat situ, bebanan hutang dan penganiayaan atau penindasan manusia. Dia tulis kat situ semua yang kita minta dah ada dalam doa tadi. Anda dah pandai baca, tolong baca selalu setiap lepas sembahyang. Inilah amalan saya buat, bukan nak kata apa-apa, tapi saya rasa untuk tujuan COVID ataupun dunia yang serba stres ni, very helpful. Let's go. Seterusnya, kopi, satu lagi apa tu ingatan saya untuk diri saya, tapi saya nak kongsi dengan anda. Yang ni selalu berjaya. Saya selalu tulis 90/10. 90 silang 10, 90-10 rule. Undang-undang 90-10 ni, bagi mereka yang dah tahu, tolong bagi tulisan sikit jawapannya apa maksud 90-10 ni. Tapi untuk orang baru, 90-10, 90-10 maksudnya 90% daripada apa yang you risau, yang you cemas dan rasa gelisah sekarang tak akan berlaku. Betul tak? Kenapa kita jadi resah dan gelisah? Siapa tahu? Selain daripada sebabkan COVID ni. Sebab apa? Cepat. Kalau masalah tak ada COVID, besok pun you akan resah gelisah juga. Tak. Jenis yang suka risau, suka panik je ni, sebab you memikirkan masa depan. You are thinking of what is not happening yet. You dah fikir, apa jadi kalau COVID ni tak reda? Apa jadi kalau kerajaan nanti kena tambah lagi 2 bulan? Alamak, habislah apa aku nak jadi kepada aku punya kedai. Apa jadi kat bisnes? Alah, macam you seorang aja. Kita pun ada masalah bisnes sebagainya. Tapi tak apa, saya faham. Anda yang lebih penting, apa nak jadi pada anakku, dah tak sekolah berapa lama dah macam ni kan? Ni dah nak habis dah. Okey, minggu depan ada beras lagi tak? Ada ayam lagi tak? So, you fikir masa depan terlalu lebih. Itu satu sebab kenapa kita selalu cemas. You tak boleh fikir kepada sekarang. Tapi you kata, doktor, sekarang pun berita bukan semuanya baik kan? Ini dia kita nak tukar. Kalau you cuma memikirkan kepada luar daripada you punya minda you terpengaruh dengan cerita-cerita luar, memang walaupun berfakta betul COVID tengah bermaharajalela, tapi kita masih ada lagi satu lagi layer, satu lagi lapisan yang kita boleh masuk balik, yang kita boleh tenang. Saya akan bagi jawapan.
Tapi kena faham dulu konsep kenapa orang cemas. Dia selalu memikirkan masa depan. Dah pula tu, kalau masa belakang you pun tak cantik, memang itu yang menjadikan you perlu bantuan ni. Sebab apa? Satu, kita yang selalu risau, selalu nak panik ni, rasa-rasa macam tak boleh nak tidur, rasa nak demam-demam ni. Padahal bukan demam betul, demam kepala ni. So, sebab you fikir masa depan. Dan kalau you pula berperangai macam saya kata tadi, di belakang hidup you memang dah ada trauma-trauma, ada riwayat-riwayat yang tak kena, hospital pun kata macam tu dulu kan, ada test-test yang tak sedap, masuk pula dengan COVID ni, jadi you jadi pening kepala. Okay? So seterusnya, boleh tak you pakai teknik yang saya ada banyak, tapi saya nak habis satu, nanti besok kita ada masa lagi kan, kita cerita besok. Hari ni kita habis satu je, boleh? Oh, 90-10 tadi, apa saya nak kata? 90% daripada apa yang you risau tak pernah dan tak akan jadi. Tak akan jadi. You jangan risau. Kajian hidup you dan hidup kita beramai-ramai, mungkin 5% saja yang apa yang you risau dia jadi. Okey, dengar elok ni. Okey, 90% daripada kita ada masalah apapun yang you tengah risau, benda masalah tu tak akan jadi. Kadang-kadang you tak tahu dia punya hikmah. Contoh, katakan kita fail exam ke apa, ataupun kita fail dalam bisnes kita, ataupun kita fail dalam kita punya inilah relationship dan sebagainya, katakan. Atau satu, setengah orang, contoh kadang-kadang kita sakit sekarang kan, kita kadang-kadang tak tahu kenapa kita jatuh sakit dan sebagainya, betul tak? Okey, tapi you sebelum you ingat benda pelik-pelik, habislah aku dan sebagainya kan, you risau sangat apa jadi kepada exam ni, kalau ambil pass ke fail dan sebagainya. Rupa-rupanya kita 90% yang kita risau tu tak berlaku pun. Faham tak? You risau, you nak pergi exam, you fail. Tapi tak fail. Berapa kali dah? MCE, LCE dulu. Lepas tu sampai exam college semua. You risau, panik, tak boleh tidur semua, you lalui juga. Okey, risau tak boleh kahwin, dah kahwin. Risau tak boleh beranak, dah beranak. Dah beranak, lepas tu nak besarkan, risau dia nak pergi sekolah macam mana, sampai dia dah kahwin pula dah. You risau pula dia kahwin. Risau je kerja, betul tak? Tetapi sebenarnya yang you risau tu, you akan dan telah pun melaluinya. Jadi tak ada benda lah. 90% is not for you to worry about. So, apabila berlaku 10% yang ada dalam tangan you sekarang tengah COVID ni, betul tak? Walaupun you tak boleh keluar dan you risau, okay, you risau, yang you risau tu pun saya beritahu kat you 90%-nya tak akan berlaku. Is that clear? Kalau berlaku, contoh, katakan minta simpang, kita kena, cakap nanti masih mulut pula. Okey, cerita lain lah. Orang tak suka cerita-cerita macam ni kan. Nanti you panik pula nanti kan. Kalau pun berlaku benda tu, katakan kita demam, kita boleh melaluinya. Faham tak? Itu maksud saya. Okey, faham tak? Kalau Tuhan dah ambil hayat kita tu, bukan topik kita pada hari ni. Okey, yang kita cerita masa kita hidup ni. Jangan panik. 10% daripada kalau kena pun, katakan saya dulu pernah refer exam masa ambil medical. First year saya bukan fail, tapi saya kena refer. Refer ni maksudnya kalau tak pas juga kali kedua dia punya exam tu, refer tu, saya tak boleh naik tahun kedua. Oh, you bayangkan punya risau, 10% tu dah masuk dalam, dah nak gagal ni, tapi study lagi, rupanya lepas juga. Jadi walaupun sedih, tak makan, kurus badan masa tu, memang panik lah. Exam medical, kalau fail satu subjek, you fail semua, faham tak? Tak boleh naik. Rupanya lepas juga kan. Bila lepas nak jadi doktor, macam mana jadi houseman, risau pula. Sama je. So 10% yang you tengah lalui sekarang, you tetap akan laluinya. Okay, in English, 90% of things that you worry will never happen. I repeat, never. Next, even if it happen, 10% daripada yang you worry ni mesti kadang-kadang Tuhan nak duga jadi. You never have to worry. You know why? Because you will pass through. You will go through anyway. Last, untuk 5 teknik yang saya akan bagi, satu je hari ni. Satu teknik pernafasan, satu teknik lagi dipanggil 5-4-3-2-1, satu lagi teknik nombor 0, satu lagi teknik nombor EFT, semua dah pernah dengar EFT, satu lagi teknik yang saya sendiri pakai, iaitu konsep apa tu, dia panggil GOBIG, go big. Good or bad is good. Go, GOBIG, go big. Teknik ni nanti saya bagi, okay? You nak yang mana satu? You nak yang senang dululah kan? Teknik-teknik untuk, walaupun cakap apa pun doktor, saya masih gelisah, masih stres, saya bagi yang senang lah. Dulu saya ada cerita, tapi ramai daripada anda tak buat. Pernafasan je. Tengok. Tarik 5. Tahan 5. Lepas 5.
Boleh buat tu dulu tak? Tok Sah ceritalah perut-perut ni semua. Nanti you lagi cemas pula. Nanti kan relax je. Okay, Tok Sah duk tengok perut-perut betul lah. Kalau nak belajar betul, perut kena keluar. Bila you tarik nafas. Bila you lepas, perut kena masuk ke dalam. Nak tahu kan? Tarik, perut keluar. Masuk, tarik tu, perut tu keluar. Bila you lepas, you punya ni pergi ke dalam. Okey, tak apa. Yang penting ialah ingat 5-5-5. Kalau tak mau ingat 5-5-5, ingat 2 kali cukup. Tarik 5, lepas 5. Okey. Dalam masa you buat 5-5 ni, you kena ujung habiskan dengan perkataan apa? Astaghfirullahalazim. Saya ulang lagi sekali. Tengok saya buat. Astaghfirullahalazim. Pejam mata sikit, tarik nafas lagi sekali. Astaghfirullahalazim. Faham apa? Minta ampunkan, ya, minta diampunkan dosa kita. Kali ketiga tarik. Buat di mana pun boleh ni, kecuali kalau terpaksa pergi mana-mana, you kena buka mata, okey. Lepas. Astaghfirullahalazim. Yang ini adalah magic kepada saya belajar daripada beberapa orang. Memang dia pun dapat keputusan yang sama. Dia kata kalau dengan astaghfirullahalazim saja, bila langit tu boleh terbuka. Dari segi konsep ialah bila langit tu terbuka, you minta apa pun Tuhan bagi. Itulah dia. Ya, tolong bagi saya yang ni yang paling kuat untuk hari ni cukup dulu. Ada lagi 5 teknik yang tak sempat, terlalu lama nanti orang marah. Maklumlah, selalunya orang buat YouTube atau live ni dia orang pendek-pendek, saya ni terlebih-lebih pula, so sorry. Cukup dulu, saya sambung besok lah ya. Teknik-teknik lain tu yang saya tak sabar nak cerita. Teknik 5, 4, 3, 2, 1, teknik 0, 0 tu kosong, ada you mungkin interested kan? Kalau interested, insyaAllah kalau kita panjang umur, besok kita bertemu lagi. Tapi yang saya cakap ini apa dia? Pernafasan, tarik dan lepas saja, tapi habiskan dengan astaghfirullahalazim. Buat sebelum nak semayang, buat bila dah habis amin, buatlah bila-bila masa you tengah rasa nak fikir balik tentang COVID, nak fikir balik tentang masalah dunia ni, tolong patah balik. Astaghfirullahalazim. Tenangkan fikiran. Ya, Allah tahu apa you minta, you jangan risau. Baik, saya dah habis visa untuk pagi ni. Pintu langit terbuka betul, insyaAllah. Go big, good or bad is good. Mai kita pakai buat baju go big pula, boleh tak? Okey. Nanti kata Asia pula. Okey, tak ada. Alright, let's go. Liana pula. Alhamdulillah. Johanna, terima kasih. Saya pun ucapkan terima kasih. Saya doakan anda sekalian, bukan seorang dua, the whole of you, the whole of Malaysia, the whole world actually. Zai, Muhammad Izwas, ada apa-apa lagi yang mungkin saya bisa habis? Wah, dia cakap Indonesia pula ni. Apa ni, Hazba Edahayu. Okay, let's go. Hasnawati, thank you very much ya Nurani. Saya dah habis untuk hari ini. Semoga anda mendapat manfaat. Saya minta maaf banyak-banyak kalau terlebih bahasa, terkurang pandai nak jaga hati you. Kadang-kadang saya macam ikut hati juga nak cakap tu. Maklumlah, saya manusia biasa. Tapi yang penting, niat saya ialah sebagai sedekah. You jangan risau, apa yang saya kata ni kebanyakannya telah dibuat kajian. So you jangan terlalu nak was-was lah. Saya pun tak berani. Sejak orang semua perhati ni, kita kena berhati-hati. Saya banyak lagi tanggungjawab apa yang saya cerita, sebab ramai yang ikut, takut nanti salah sebut, you salah buat, saya pula yang kena tanggung pula. Okay, cukup. Thank you very much. Jin, apa tu Jin Ji? Nama you best ni apa tu? JJ Lin JJ. Wow, I've been in this situation before. Yeah, everybody have gone through this. Remember, this too shall pass. Okay, Mimi Aziz, bye. Shamila, let's give love to everyone. The doakan Malaysia to be safe and sound, and make sure you stay safe. Don't go out, please.
no reason, okay, please, okay, and make sure nowadays be lebih berhati-hati kepada parcel-parcel yang sampai kat rumah you. Kalau nak order makanan atau apa-apa pun, tolong order sebagai sekaligus. Jangan, kalau maklumlah kita duduk kat rumah ramai-ramai ni, kalau ada 5 beranak kan, tiap-tiap anak order satu, dan 5 kali produk tu sampai, lain pula orang sampai kat rumah. Bukan salah dia orang, salah kita cara order kita. Setiap apa yang sampai kat rumah pun tolong jangan terus pegang terus, you letak ke tepi dahulu dan spray, dan lepas tu basuh tangan elok, tunggu lebih kurang yang mana perlu nak kena pakai, nak kena makan, makanlah, tapi yang mana boleh tunggu, you tunggu, tolak at least 1 day ke sebelum you tempuh kotak-kotak dan surat menyurat tu. Boleh? Jumpa lagi besok pagi. Ada teknik yang lebih praktikal, ya, tak ada banyak teori. Hari ni saya baru cerita teori. Jangan lupa tengok besok teknik EFT yang saya modify sikit supaya you boleh pakai di mana-mana saja. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum semua, semoga anda sihat walafiat, seluruh keluarga. Kin salam pada ibu bapa, ya. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri apa tu keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga apa tu masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.